warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cikgu Lati. Cikgu pernah ajar 1S sebelum ni. So sekarang korang dah form 4. So yang 1S tu memang kenal lah cikgu. Yang lain tu cikgu tak kenal. Kita berkenalan lepas buka sekolah lah. Cikgu nak terus mengajar, boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, hari ni kita akan belajar. Cikgu skip bab ketiga terus sebab cikgu nak cover korang punya algebra. So dekat bab 3 ni dia memang mementingkan algebra korang. Bab 3 ini adalah sistem persamaan. Sebelum ni korang belajar persamaan serentak. Ingat lagi tak? Persamaan serentak yang korang belajar masa tingkatan 1 tak silap cikgu. Okay? Kita tak belajar persamaan serentak masa tingkatan 1. Ada. Ada kan? Okay. So ini adalah lanjutan daripada bab persamaan serentak tu. So sistem persamaan kalau dulu awak belajar 2 anu, sekarang ni dekat MAT awak akan belajar 3 anu. Iaitu kalau dulu XY, sekarang kita akan belajar XY dan Z. Okay. So ini tajuk yang pertama, tajuk yang ketiga, sistem persamaan. Kita akan belajar mula dengan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. 3 pemboleh ubah yang cikgu kata tadi, dulu awak belajar persamaan serentak, awak ada X dengan Y. Sekarang awak belajar persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah, iaitu X, Y dan Z. Ini adalah contoh, salah satu contoh sistem persamaan dalam 3 pemboleh ubah. Cikgu ingatkan balik dulu awak belajar macam mana? Yang X tambah Y sama dengan 3, satu lagi 2X tambah 3Y sama dengan 5. So awak buat persamaan serentak dan awak akan dapat X tu berapa, Y tu berapa. So dia boleh juga jadi anu yang lain, mungkin A, B, mungkin F, G, itu bertukar-tukar mengikut soalan lah. So dulu 2, sekarang 3. Okay? Contoh ni nampak? Faham tak? Beza dengan persamaan serentak yang belajar masa tingkatan 1 dengan sistem persamaan dalam form 4 ni. Faham beza dia? Faham cikgu. Okey, kita teruskan. Sistem 3 persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah mempunyai 3 paksi, iaitu paksi X, paksi Y dan paksi Z. Dan ketiga-tiga persamaan linear tersebut membentuk satah pada setiap paksi. Satah termasuk apa ni lah? X, Y, Z. Dulu awak belajar ada paksi X, ada paksi Y. Sekarang kita belajar ada paksi X, Y dan Z. So, setiap persamaan dalam 2 pemboleh ubah membentuk garis lurus pada setiap paksi. Macam ni lah cara dia. Dulu kita cuma ada pintasan Y, kita cuma ada pintasan X. Sekarang kita akan ada pintasan Z, pintasan X dan pintasan Y. Okey, kita tengok satu contoh ya. Contoh yang pertama. Perihalkan sama ada persamaan yang berikut ialah sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah atau bukan. Kalau kita tengok dekat contoh A, yang pertama persamaan pertama ni dia ada X, Y dan Z. Tapi yang kedua ni dia ada X, Y, ada X, Z kuasa 2. So bila ada Z kuasa 2 atau Y kuasa 2 atau X kuasa 2 atau XY atau ZY, so selain daripada huruf X, Y dan Z, dia tidak dikira sebagai sistem persamaan linear. Jelas tak? So A tu dia bukan sistem persamaan linear disebabkan kehadiran Z kuasa 2 ni. Faham tak? Untuk A. Kenapa Faham cikgu. dia bukan sistem persamaan linear? Okey, untuk B pula, kita tengok kita ada P, Q, R. Okey, so satu. Semua satu-satu. Sama juga kat sini P, R, Q. Ini pun sama. R, P, Q. So semua satu-satu. Jadi ini kita katakan suatu sistem persamaan linear. Kerana nilai pemboleh ubahnya bernilai 1. So selain daripada itu dia bukan persamaan linear lah.
Okey, untuk contoh 1 jelas. Jelas cikgu. Jelas. Kita teruskan dengan latih diri 3.1. Bentukkan persamaan linear dalam 3 pembuluh ubah bagi penyataan berikut. Okey, dia kata Aiman membeli 3 helai seluar, 2 helai baju dan sepasang kasut. Dia membelanjakan 750 untuk semua barang yang dibeli. Boleh sesiapa bentukkan persamaan ni untuk cikgu? Saya cikgu. Apa jawapan dia? Nama awak apa? Muhammad Ilmam. Okey, Imam, apa jawapan awak? 3X 3X tambah 2Y 2Y. tambah Z sama dengan 750. Okey, bagus Imam. Macam itulah. Bagus. Okey. So, nombor 2 pula. Terangkan sama ada persamaan soalan yang berikut ialah suatu sistem persamaan linear dalam 3 pembuluh ubah atau bukan. Okey, awak rasa untuk persamaan A, adakah dia suatu persamaan linear? Adakah dia sistem persamaan linear? Ya cikgu. Ya. Kenapa jawapan dia ya? Sebab ada 3 pembuluh ubah. Dia memang ada 3 pembuluh ubah, tapi tak semestinya 3 pembuluh ubah dia adalah persamaan linear. Apa jawapan Nilai dia? pembuluh ubah dia 1. Ya, betul. Kuasa bukan nilai pembuluh ubah. Kuasa pembuluh ubahnya yang tertingginya adalah 1. So, A ni adalah sistem persamaan. Okey, kita tengok B pula. Adakah B itu suatu sistem persamaan linear? Tak. Kenapa? Bukan. Bukan. Ada kuasa. Ada kuasa pada F kan? So, dia bukan sistem persamaan linear. Okey, C pula. Apa jawapan dia? Ya ke? Ya. Ya. Kerana? Sebab kuasa tertinggi dia 1. Okey, kuasa pembuluh ubah itu tinggi 1. Okey, bagus. Maknanya awak faham sampai sini? Sistem persamaan linear tu apa? Faham cikgu. Okey, kita teruskan kepada penyelesaian sistem persamaan linear dalam 3 pembuluh ubah. Dia ada 3. Yang pertama ada 1 penyelesaian. So, sata-sata bersilang hanya pada 1 titik sahaja. Okay, yang kedua, penyelesaian tidak terhingga. Yang bermakna sata-sata bersilang pada 1 garis. Dan tiada penyelesaian. Apa maksud tiada penyelesaian? Sata-sata tidak bersilang pada mana-mana titik. Dia tak bersilang pada mana-mana titik. So, kita katakan ada 3 penyelesaian. Tapi mungkin sekarang ni awak tak nampak sebab cikgu tak tunjuk contoh lagi. Yang penting kita tahu kat sini, kita ada 3 jenis sistem persamaan linear. Ada 1 penyelesaian, ada penyelesaian yang tidak terhingga, tiada penyelesaian. So, kalaulah dia ada 1 penyelesaian, kemungkinan X awak 2, Y awak 3, Z awak 4. So, kita katakan ini adalah suatu penyelesaian. Kalau penyelesaian tidak terhingga pula, tiba-tiba awak dapati 2Z sama dengan 2Z. So, awak nak selesaikan macam mana? Kalau pindah dia akan jadi kosong kan? So, bila dia sama macam ni, so kita katakan dia penyelesaian tidak terhingga. Okey. Manakala tiada penyelesaian, contoh awak dapati 2Z tak sama dengan 3Z. So, sama juga. Dia tak boleh selesaikan. Tapi 2Z ni nilai dia tak sama dengan 3Z. So, itu adalah tiada penyelesaian. So, bermakna dia langsung tidak bersilang pada mana-mana titik lah. Mungkin kat sini tak nampak, cikgu teruskan dulu dengan contoh. Okay, dia kata contoh kat sini. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan kaedah penghabusan. Okay. So, macam mana kita nak selesaikan dengan kaedah penghabusan? Cara yang pertama untuk menyelesaikan menggunakan kaedah penghabusan. Guna buku teks ni macam susah sikit. So, cikgu akan tunjuk ke awak macam mana kita nak hapuskan, cara nak buat kaedah penghapusan untuk 3 jenis anu. So, yang pertama, awak kena pilih mana-mana persamaan dan hapuskan
satu anu. Okay, ulang langkah yang sama. Ulang langkah sama, anu yang sama juga. Dan yang keempat, bentuk dia macam ni. Okay, macam mana kita nak buat ikut langkah yang cikgu bagi? So, mula pertama bila kita nak buat kaedah penghapusan ni, kita akan buat ada 3 kolom. Macam ni. Okay, so cikgu nak buat langkah yang pertama. Pilih mana-mana persamaan. So, cikgu nomborkan dulu 1, 2, 3. So, cikgu akan pilih 1 dengan 2. So, cikgu pilih 4x tolak 3z tambah 3y tambah z sama dengan negatif 10. Lepas tu cikgu pilih nombor 2. 2x tambah y tambah 3z sama dengan 0. Okey. So, cikgu nak hapuskan satu anu sekarang. Macam mana cikgu nak hapuskan satu anu? Kat sini dah tak sama, betul tak? Tak ada satu anu pun yang boleh dihapuskan, betul tak? Betul. Apa cikgu nak buat? Darab Darab. 2. Okey, so awak nak hapuskan siapa? Pilih satu je. X. X. Okey, kita hapuskan X lah kan? Okey, so sekarang persamaan ini cikgu akan darab dengan 2. Okey, sekejap Cikgu padam kat sini, cikgu darab dengan 2 kat sini lah. Okay, cikgu darab dengan 2 dekat sini. Cikgu darab ini dengan 2, boleh? So, tolong darabkan untuk cikgu. 4X. Okey. Tambah 2Y. Tambah 2Y. Okey, lepas tu? Tambah 6Z. Okey, sama dengan Sama dengan 0. No. kosong. So- Okey. Barulah kita boleh pilih sekarang. Baru kita boleh hapuskan. So, cikgu hapuskan X dengan menolak. Untuk nak buat, untuk elak awak daripada melakukan silly mistake, kita akan buat tolak macam ni. Tolak, tolak, tolak. Okey. So, maknanya negatif 3. Tolak dengan 2Y dapat berapa? Negatif 1Y. Negatif Y. Baik, negatif 5. Negatif 5Y kan? Betul cikgu. Kan, okey. So, Z dengan 6 ni? 1 tolak 6 dapat? Negatif 5Z. Negatif 5. Negatif 5Z sama dengan negatif 10. Sampai sini faham? Faham ni kan? Faham cikgu? Okey, so tadi cikgu dah pilih 1 dengan 2. Sekarang langkah yang kedua. Cikgu. Okey. Cikgu nak bagi ada ruang nak menulis. Okey, sini. Okey, langkah yang kedua, apa dah hapus satu anu. Sekarang langkah ketiga, ulang langkah yang sama. So, untuk petak yang kedua ni, cikgu kena pilih 2 persamaan juga. Tapi dah pilih persamaan sama, ini kita dah pilih tadi kan. So, pilih lagi. Mana-mana persamaan. Pilihlah sekarang, pilih nombor berapa pula. Dua dengan 3 boleh? Boleh ke boleh? Boleh. Okey, cikgu awak tak Boleh kisah ke mana-mana boleh? tau. Boleh je mana-mana. Sekarang cikgu akan pilih 2 dengan 3. So, cikgu buat yang ni dulu. Cikgu pilih 2x tambah y tambah 3z sama dengan 0. Okey, kita tengok dekat persamaan yang ketiga. Macam mana, apa yang sama dekat sini? Apa yang boleh, dia tak boleh dihapuskan kan? So, macam mana cikgu nak hapuskan? Cikgu kena buat apa dekat persamaan ketiga? Samakan Y. Darab Sama. 2 juga. Betul tak? Betul. Betul. Okey. Sorry. Dia tak boleh darab 2. Okey, sebab apa? Okay, cikgu salin dulu lah. Sekejap lagi cikgu terang kat awak. Negatif X tambah 2Y tolak 5Z sama dengan 17. Okey, tadi kita hapuskan X. Betul tak? Betul. Betul. Hapuskan X. Tadi persamaan yang sebelah sini, kotak sebelah sini pun kita masih kena hapuskan X juga. So, apa nak buat untuk kita hapuskan X? Darab 2. Darab 2 lah sini. Jadi awak dah nampak darab 2. Jadi cikgu padam ini. Cikgu akan darab 2 pada sini. Okay, boleh sebenarnya nampak. Okay, terus darabkan dapat. Negatif 2X. Okay, negatif 2x. Lepas tu
Tambah Tambah 4Y. 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 Y. Tolak 10Z. 10Z. Tolak 10Z. Sama dengan 17. Okey, so baru lagi boleh hapuskan. So sekarang, cikgu nak hapuskan guna tambah ke tolak? Tolak. Kalau tolak dia jadi tambah. Tengok X je. Tambah. Tambah. So tambah dah tolak dia akan jadi tolak lah kan. So dia tambah. Okey. So 2 tambah tolak 2. Ada lagi X? Tak ada. Ada. Y tambah 4Y jadi 5Y. 5Y. Lepas tu 3 tambah tolak 10 jadi Negatif 7. negatif 7 Z. Sama dengan 0 tambah 17. 17 awak tak ada 2 lah. Tinggal kan. Ni yang selalu berlaku dengan mistake ni. 24 kan? 34 tu. Okey. Sampai sini faham tak? Tiga langkah. Faham cikgu. Faham. Okey. So macam mana langkah yang keempat? Tadi kita dah sampai sini dah jalan cikgu. Ini dah sampai sini. Jadi cikgu nak push patah balik ke sini. Okay, cikgu dah sampai sini Jadi untuk kita pergi ke sini, apa yang kita boleh buat? Ini akan dipindahkan ke sini. Ini pun dipindahkan ke sini. Jelas tak? Jelas. Okay, cikgu tulis balik. Negatif 5Y tolak 5Z sama dengan negatif 10. Negatif 5Y tolak 7Z sama dengan 34. Okey, so apa cikgu nak buat? So sekarang ni awak tak kisah nak hapus ke mana-mana. Sebab kita nak ikut jalan ni pula. So awak nak hapuskan siapa sekarang? Y. Y. Nak buat tolak ke nak buat tambah? Tambah. Okey, so kita buat tambah macam ni. Tambah. Okey. Negatif 5 tambah 5 dah terhapus. Y dah tak ada. Negatif 5 tambah tolak 7Z dapat? Negatif 12. Negatif 12Z. Okay, sama dengan negatif 10 tambah 34 dapat? 24. 24 bagus. So dapat berapa sini? 2. Negatif 2. Negatif 2. Ni hubungan darab kan? Bawa sebelah jadi bahagi. So 24 bahagi negatif 12 dapat negatif 2. Faham? Faham aku? So awak dah sampai sini kan? So kita nak berpatah balik ke sini Nampak jalan cikgu yang ni? Kita dah sampai sini. Kita nak berpatah balik pula ke sini. So macam mana kita nak berpatah balik? Ini kita pindah pula ke sini. Nampak tak ini Z? Ini pun Z. Jadi kita bolehlah gantikan Z. Faham tak? Faham. Kita dapat 5Y tolak 7 darab negatif 2 sama dengan 34. So 5Y tambah 14 sama dengan 34. So 5Y sama dengan 14 pindah sebelah jadi 20. 20. So Y 5 pindah sebelah jadi 4. 4. saya dah dapat Y. Okay, so sekarang kita dah berpatah sini tadi. Untuk berpindah ke sini pula. Alamak, dia padam pula. Alah. Sekejap. Okey, untuk berpatah balik ke sini pula. Jadi, tadi kita dah bawa Z ke sini. Sekarang kita bawa Z. Dan kita bawa Y sekali ke sini. Faham tak? Sama kan langkah dia kan? Okay, so dua-dua sekali kita masukkan. So, awak boleh masuk dekat sini atau kat sini. Pilihlah mana-mana yang awak suka. Okay, so, cikgu masukkan dekat persamaan yang pertama. 4X cikgu tak tahu. Tolak 3. Kita dah tahu Y kan? Y kita dah dapat. Z pun kita dah dapat. Okay, so kita gantikanlah. Negatif Y kita adalah 4. Okay, lepas tu Z negatif 2. negatif 2. So tambah negatif 2 sama dengan negatif 10. So 4X. Negatif 3 darab 4 negatif 12. 2 sama dengan negatif 10. So
So 4x sama dengan dapat berapa kat sini? 4. 4. 4 betul. So x dapat 1. Betul. Boleh? Boleh tu. Boleh Jelas tu. tak? Jelas tak keempat-empat langkah ni? Jelas je. Nah, jelas. Okay. So sama lah. Tapi sebab buka buku teks ni dia agak sukar, dia ada nombor-nombor. Pening nanti. So kat tu cikgu buat macam tu. So kita sama kita punya. Dapat ni dapat Y kita 4 ke tadi? Betul. Y kita dapat 4, X dapat 1. Okay, so kita ada persamaan kan? Nampak tak? Kita ada persamaan macam ni kan? Nampak tak? So, kita ada satu je. So dia adalah apa yang pertama tadi dia mempunyai satu penyelesaian. Jelas? Jelas. Okay, kita tengok yang ni pula. Kalau kita salin, dia menggunakan kaedah penggantian pula. Okay, sebelum cikgu nak guna kaedah penggantian, cikgu nak tengok dulu korang faham tak guna kaedah penghapusan tadi. Cikgu tak try korang. Tapi korang kena jawab lah. Ni. 3x tolak y tolak z sama dengan negatif 120. Lepas tu y tolak 2z sama dengan 30. Lepas tu x tambah y tambah z sama dengan 180. Okey, siapa ingat tadi kita belajar kaedah penghapusan apa langkah yang pertama? Buat kolom. Boleh. Okey, bolehlah. Kita buat kolom dulu. Okey, langkah yang kedua kita buat apa? Pilih persamaan. Pilih. Persamaan. Siapa nak pilih persamaan mana? Satu, 3. Awak dah pilih 1, 3. Okey, boleh lah. Kita pilih 1, 3. 3x tolak y tolak z sama dengan negatif 120. X tambah y tambah z sama dengan 180. Okey, so awak dah pilih 1 dengan 3. Lepas tu langkah yang kedua kita kena buat apa? Darab. Hapuskan boleh ubah. Darab. Pilih lah. Darab. Awak pilih boleh ubah yang awak nak Hapuskan. hapuskan. So awak nak hapuskan siapa sekarang? Hapuskan X. Susah lah hapuskan X. Y lah kan, senang sikit. Okay, so kalau nak hapuskan Y, awak nak kena guna apa? Tambah. Tambah ke tolak? Tambah. Tambah. Okay, kita tambah. Okay, 3x tambah 4x dapat? 4x. 4x. Okay, negatif Y tambah Y? Kosong. Okay, Z tambah Z? Kosong. Kosong juga tadi kan. So negatif 120 tambah 180 dapat berapa? 60. 60. X dapat 15. Okay, so terus dapat X. Kan? Okay, tak apa, kita teruskan lagi langkah yang sama. Okay, sekarang tadi kita dah pilih 1 dan 3. Sekarang orang pilih siapa? 2, 3. Orang pilih 2 dengan 3 pula. Tadi kita hapus Y, betul tak? Tadi awak rasa awak dah hapuskan Y. Okay. So, sambung lagi. Y tolak 2Z sama dengan 30. Lepas tu X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Sekarang kita masih kena hapuskan Y. Siapa? Y juga. Okay, so macam mana cikgu nak hapus Y? Cikgu nak kena guna tambah ke? Cikgu nak kena guna tolak? Tolak. Tolak. Okay. Kosong tolak X dapat? Negatif X. Negatif X, bagus. Y dah tak ada. Negatif 2Z. Tolak 2 ni. Tolak Z. Tolak Z apa? Negatif Z. Negatif 3Z. Negatif 3Z. Negatif 3Z. Sama dengan 30 tolak 180 dapat? Negatif 150. Negatif 150. Okay. So siapa lagi ingat? Lepas kita buat ni kita buat apa? Masukkan nilai X. Kan? Alihkan. Alihkan.
Alihkan ni, alih sini. Ini pun alih sini kan? Sama kan? Betul tak? Sama jalan yang tadi kan? Kita alih dulu. So kita ada X sama dengan 15. Satu lagi negatif X tolak 3Z sama dengan negatif 150. So disebabkan X ni memang ada, tak perlulah kita buat ada penghapusan. Betul tak? Faham? Jadi X sama dengan 15 ni cikgu gantikan dekat sini. So kita akan dapat negatif 15 tolak 3Z sama dengan negatif 150. So ni pindah sini dapat berapa? Negatif 135. Negatif 135. Okey bagus. Lepas tu Z dapat. Negatif 3 pindah sini dapat. 45. 45. Betul eh? Betul. Okey, so sekarang apa kita buat? Masuk Kalau pindah balik kan, kita dah buat sampai sini, so kita nak berulang balik ke sini. So ini kita masuk sini, perlu tak masuk sini? Tak perlu kan sebab S memang kita dah dapat, betul tak? So tinggal masukkan dekat sini je lah, faham tak? Okay, boleh? So 3X, 3X pula. Cikgu gantikan X dengan Z kat sini ya. So 3 dalam kurungan X kita adalah 15 tolak Y tolak Z kita adalah 45 sama dengan negatif 120. Sampai sini faham tak? Faham. Okay, so dapatkan sini 45 tolak Y tolak 45 sama dengan negatif 120. So 45 tolak 45 dah terhapus. So Y adalah bersama dengan 120. Betul? Betul Ibu, faham. Betul eh? Sekejap kita check betul tak jawapan ni. Betul eh? Dapat sama eh? X 15, Y 120, Z 45. Okey, faham untuk kaedah penghapusan? Faham. Okay. Sekarang cikgu nak terang untuk kaedah penggantian pula. Okay, kaedah penggantian So kaedah penggantian, awak salin tak cikgu punya nota tadi? Tak lupa. Sekejap. Awak salin tak yang ni? Nota yang cikgu buat yang ni tadi? Awak salin tak? Saya screenshot. Alin. Okey. Siapa yang screenshot sebab nanti awak lupa pula bila cikgu suruh buat balik. So cikgu nak buat kaedah penggantian pula. Dah selesai? Dah screenshot? Dah. Okay, sekarang cikgu nak terang untuk kaedah penggantian pula. Mula daripada atas lah cikgu buat. Ada beza. Kaedah penghapusan dan kaedah penggantian kat sini. Kaedah penggantian. Sorry tulisan cikgu memang buruk. Bila kat whiteboard pun sama juga buruk. Okey, yang pertama. Yang pertama kaedah penggantian awak sama juga tadi, pilih mana-mana persamaan. Satu yang kedua, tinggal pula. Jadikan mana-mana anu sebagai perkara rumus. Oh, awak belajar bahasa Inggeris kan dulu? Ada bahasa Melayu juga kan? Kebanyakannya bahasa Melayu. Banyak bahasa Melayu juga kan? Okey. So, jadikan mana-mana anu sebagai perumus. Yang ketiga, langkah yang sama. Lepas tukar anu pula. Anu lain pula. So, katakanlah sini awak pilih X. Dia kat sini pula, awak pilih Y lah pula. Faham? So, sama. Ni macam ni juga. Faham. Okay, saya cikgu salin dulu soalan ni. Sekejap cikgu cikan tak nampak.
4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10. Okay, lepas tu 2x tambah y tambah 3z sama dengan kosong. Lepas tu negatif x tambah 2y tolak 5z sama dengan 17. Okey. Okey, so sama tadi apa kita buat mula-mula? Kita buat apa? Tiga kolom. Kita buat 3 kolom. 1, 2, 3. Okey. So, buat pilih persamaan. Awak pilih persamaan mana ni? Saya pilih 1, 3 je. 1 dengan 3 nak pilih. Okey, pilihlah. X tolak 3y. Sorry. Pilih mana-mana persamaan. Kalau tadi ni pilih 2 pilih mana-mana 2. Tertinggal nota sini. Kat sini pilih mana-mana 2. Yang ni tak perlu. Ini awak pilih persamaan. Awak cuma letak macam ni. Ni 4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10. Tak kisahlah buat macam mana, susun dulu. Kat sini 2x tambah y tambah 3z sama dengan kosong. Kat sini negatif x tambah 2y tolak 5z sama dengan 13. Okey, cikgu dah salah kat sini. Salah bagi nota sekejap. Okey, so mula-mula awak letak dalam persamaan tu dalam setiap kotak. Awak letak, okey dah letak. Lepas tu jadikan mana-mana huruf sebagai pemula ubah. Okey, kat sini. Katakanlah kita nak jadikan mana-mana huruf sebagai pemula ubah, awak nak pilih siapa? Untuk persamaan pertama ni. Z. Okey, Z. So kita akan dapat Z sama dengan negatif 10 tambah 3y tolak 4x. Sampai sini faham? Faham cikgu? Okey, tadi kan kita tahu kita boleh jalan macam ni kan? Kita tahu jalan kita macam ni, betul? So cikgu akan pindah ni ke sini. Okey, lepas tu Lepas tu masukkan dia. 2x tambah y, ganti buat penggantian buat penggantian. Tambah 3 dalam kurungan Negatif 10. 10 tambah 3y tolak 4x sama dengan 0. Okey. So gantikan. Ganti pula. Darabkan 2x tambah y tolak 30 Tambah 6y. y Tolak 12x. Tolak tolak 12x sama dengan 0. Okey, teruskan. Dapat berapa kat sini? Lupa dia. Negatif 10x Okey, negatif 10x tambah 10y tambah 10y sama dengan sama dengan kosong. 20. So awak masih lagi kena buat benda yang sama. Jadikan mana-mana huruf sebagai pemula ubah. y. Sekarang kita nak jadikan, katakanlah kita nak buat jadikan y So 10y sama dengan 30 tambah 10x. Y dapat 3 tambah x. Betul tak? Betul. Sampai sini awak faham untuk kaedah penggantian ni? Faham.
Faham Okey, so sama juga. Tadi kita dah masuk sini kan? Jadi kita masuk ni ke sini pula. Dia pula masuk ke sana. Okey, so kita buat balik semula. Okay, negatif X tambah 2Y tolak 5 dalam kurungan. Negatif 10 tambah 3Y tolak 4X sama dengan 13. Okey, tolong kembangkan. Negatif Tambah kan? tambah Tambah 50 tolak 15Y tolak 15Y tambah 20X tambah 20X. sama dengan 17. Okey, lepas tu kita pindahkan lagi. Kita ringkaskan dulu. 16. Negatif 16X, okey. tolak 13Y Okey, tolak 13Y. Lepas tu sama dengan 17 tolak 50. 17 kali 50 berapa? Negatif 33, betul tak? Betul juga. Okey, sekarang tadi kita dah pindahkan Z ke sini. Kan? Sekarang kita pindah Y pula ke sini. Macam tu turutan dia. Pindah pula Y kat situ. Okey, so 19X tolak 13 dalam kurungan 3 tambah X. Dengan negatif 33. So kita dapat 19X tolak 39 39 tolak 13X 13X. Bagus. Negatif tolak 33. Okey, tinggalkan ni untuk dapat X. 19 tolak 13 dapat 6X 6X. Sama dengan ni pindah sini 6. dapat 6. So X dapat 1. Faham? Faham? Tadi kita dah sampai sini kan? Okey. Kita dah sampai sini. So kita nak berpatah balik pula. Kita nak berpatah balik. Jadi apa nak buat dengan X tu? Kita nak berpatah balik. Ya, tidak. X masuk ke sini, betul? Betul. Okey, so dapatlah Y sama dengan 3 tambah 1 dapat 4. Okay, macam mana cikgu nak buat Z belah sini pula? Masukkan namaan. Masukkan X, masukkan Y sekali, nampak? Nampak yo. Cikgu punya arrow ni dah nampak macam pening, tapi sebenarnya kalau ikut jalan ni tak pening pun kan? Betul go. Dia nampak arrow tu macam pening je, tapi sebenarnya jalan ni macam tu je, macam buat U-turn. Okay, so kita masukkanlah untuk dapatkan Z. So Z sama dengan negatif 10 tambah 3Y adalah 4. Tolak 4 darab 1. So dapat Z berapa? Negatif 2, betul? Kan? Sama kita dapat X, Z kita negatif 2, Y kita 4, X 1. Sama lah. Awak buat kaedah pengantian ke, awak buat kaedah penghapusan ke, jawapan dia akan sama lah. Okey, jelas untuk kaedah pengantian? Jelas cikgu. Okey, sama tadi awak tengok balik. Ini tolong screenshot. Siapa yang tak screenshot, tolong screenshot. Cikgu nak buat satu lagi, korang buat pula. Okey, sudah? Boleh cikgu test korang? Boleh. Kita test untuk persamaan yang bawah ni pula kan? Kita test untuk persamaan bawah ni. Sekejap cikgu salin dulu. Okey, cikgu salin persamaan ni dulu. 3X tolak Y tolak Z sama dengan negatif 120. Y tolak 2Z sama dengan 30. X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Okey. Ni persamaan kita. Okay, mula buat apa? Mula buat apa? Ganti kan cikgu. 3 kolom dulu. 3 kolom dulu. Okay, lepas tu apa kita buat? dalam kotak. Masuk persamaan kotak. So, tolak Y tolak Z sama dengan negatif 120. Y tolak 2Z sama dengan 30. X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Okey, so sekarang awak nak pilih siapa sebagai sebagai perkara rumah? Y.
Okay, awak pilih Y lah. Okay. So sekarang ni cikgu pindahkan Y ke sini. Nombor cikgu pindah ke sini. Okay, boleh bagi jawapan cikgu kat sini? Ah, 3X 100 tambah 120. Tolak Z. tolak Z tambah 120. Tambah 120. 120 sama dengan Y. okey, lepas tu apa kita cikgu buat? Bawa sebelah. Y bawa masuk sebelah. So Y kat sini, ganti kat sini. Okay? Cikgu tak nak buat nak panas supaya nampak awak, nak tengok awak boleh buat ke tidak. Okey, teruskan. 3X tolak Z 3X tolak Z tambah 120 tolak 2 tambah 2Z sama sama dengan dengan 30. 30. Lepas tu apa cikgu buat? Mudah lah Ego. Ha? Mana? Dari X. Awak nak kena singgalkan X pula. Awak nak singgalkan X. Kan? Kita kena singgalkan satu lagi huruf, betul? Betul. So kita dapat berapa sini? 3X tolak 3Z sama dengan 120 pindah sini dapat negatif 90 kan? So 3X sama dengan negatif 90 Tambah 3Z. tambah 3Z. So X dapat Negatif 30 30 tambah Z. okey, bagus. Lepas tu siapa ingat lagi? Lepas tu kita buat apa pula? bawa di sebelah lagi Ego. Siapa nak dibawa ke sebelah dulu? Y. Pertama, Y dulu. Y. Okay, bagus. So Y dulu gantikan. Okay, cikgu gantikan Y. So X tambah 3X tolak Z tambah 120 tambah Z sama dengan 180. Tolong simplify untuk untuk cikgu. 4X tolak Z sama dengan 4X tolak Z. 60. Ada Z lagi ke? Ini tolak, ini tambah. Tadi ada. Dah tak ada kan? 2Z. Kosong kosong. Tolak 1 tambah 1 dah tak ada lah, kosong Sama sama dengan 60. 60. Okey, so X dapat berapa? 15. 15. 15. Bagus. Boleh tak perlu ke cikgu masukkan kedua ni? Yang ni pindah ke sini perlu ke? Tak. Tak perlu dah. Kenapa tak perlu? Sebab dapat nilai dia. Dah dapat nilai. Bila dapat nilai apa kita buat? Masukkan yang pertama. Pindah balik. Buat balik. tinggal U-turn kan? Patah balik. Boleh ingat? Nampak tak jalan dia? Nampak Ego. Okay, patah balik. Okey, tolong Nampak patah Ego. balik. Patah balik. Dapat sini dapat apa? S kita adalah 15 sama dengan 30 tambah Z. So Z dapat berapa? 45. Bagus. Lepas tu last kali jalan kita terakhir. Apa kita buat? Masukkan dua-dua Z dengan X. Bagus. Masukkan dua S dengan Z. So 3 darab 15 tolak 45 tambah 120 sama Y. So Y dapat berapa? 120 kan? Ni 45 tolak 45 dah habis lah 45. Okay, faham? Sama kan? Y kita adalah 40 ni. Y kita 20. Y kita 120. X 15. Z adalah 45. Okay. Jadi untuk kaedah penggantian dengan kaedah pembusan awak jelas cara nak buat? Jelas Ego. Jelas kan? Jelas. Awak tak perlu guna buku teks sebab buku teks tu dia agak pening jalan dia. So awak gunalah kaedah yang cikgu terang kat awak ni. Nanti bila buka buku teks awak try buat mana-mana. Sebab dalam masa 2 minggu ni cikgu tak nak bagi kerja sekolah sangat lah. Tapi cikgu minta awak volunteer untuk buat satu soalan kaedah pembusan, satu soalan kaedah penggantian. Supaya awak tahu konsep tu macam mana. Boleh kelas? Boleh Ego. Okey, sebelum kita habiskan, boleh tak seorang buat kesimpulan apa yang kita belajar hari ni? Boleh siapa tu? Siapa nak buat kesimpulan?
Saya nak buat kesimpulan boleh ke? Boleh. Apa nama awak? Nama saya Ammar Zuhaili. Okey, Amma. Tolong buat kesimpulan, Amma. Okay, kesimpulan yang saya dapat hari ni selesaikan soalan ni ada dua kaedah pertama lah. Yang pertama kaedah penghapusan. Iaitu kaedah penghapusan ni kita mula daripada tiga sebutan kita buang satu. Lepas tu kita selesaikan lah lepas tu. Itu untuk kaedah penghapusan. Untuk kaedah pergantian pula, kita ambil satu boleh ubah. Lepas tu kita tak hapuskan dia, kita cuma jadikan dia sebagai apa? Perkara rumus. Sebagai perkara rumus. Kemudian kita jadi itu lagi kesimpulan saya, ada dua kaedah. Okey, bagus sama. Biasa cikgu harap apa yang korang belajar ini, cikgu harap korang faham lah. So nanti try buat 2 soalan je cikgu minta. Tak banyak 2 soalan. Pilihlah mana-mana soalan awak nak buat dalam teks, tapi satu kaedah pergantian, satu kaedah perumusan. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Ikhwan boleh tutup balik kelas kita, Ikhwan? Kita kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah suratul As.